Pastinya ketika ini kita ingin membincangkan berkenaan dengan apa yang dibahaskan di Dewan Rakyat, termasuklah isu-isu berkenaan dengan berkait dengan ekonomi, iaitu bagaimana pemulihan ekonomi tahun 2022 ini dapat dilakukan, termasuklah melihat kepada apakah sumber pendapatan kerajaan untuk memastikan ekonomi terus mampan dan pertumbuhan ekonomi itu berlangsung dengan baik pada masa sama, peluang pekerjaan, melihat juga isu-isu melibatkan rakyat ini dapat ditangani sebaiknya. Dan untuk mengulas lanjut berkenaan dengan isu ini, berada menerusi talian Google Meet ketika ini adalah Profesor Emeritus Dr. Bajoya Bardai yang merupakan pakar ekonomi. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Sebelum saya bertanyakan soalan kepada Prof berkenaan dengan apakah yang perlu dilakukan oleh kerajaan dan bagaimanakah sumber pendapatan kerajaan untuk tahun hadapan, apa kata kita dengarkan dahulu sedikit petikan apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri Kewangan 1 Muhammad Shahar Abdullah berkaitan dengan cukai makmur yang akan dilaksanakan mulai tahun hadapan ini. Saya saksikan. Antara lebih 900 firma yang tersenarai di Bursa Malaysia, hanya 145 firma membuat pendapatan sebelum cukai melebihi 100 juta ringgit pada tahun kewangan 2019 dan pada tahun kewangan 2020 hanya 125 syarikat sedemikian memperolehi lebih daripada 100 juta. Kerana cukai makmur ni seperti mana yang Muhammad sedia maklum, kita akan kenakan lebihan daripada 100 juta keuntungan sebanyak 33%. Dan kalau kita melihat Tuan Yang Bertua berdasarkan data Bloomberg, hanya 113 syarikat mencapai tahap pendapatan sebelum cukai yang sama sepanjang 2 tahun kewangan yang lalu. Seperti mana yang Muhammad sebutkan tadi, sememangnya kita telah melihat beberapa reaksi mendadak dalam pasaran berikutan pengumuman cukai makmur. Namun selepas lebih seminggu, pergerakan dalam FBM, papan utama KLCI, menjadi normal dalam julat 1,530 ke 1,540, iaitu penurunan 2% berbanding tahap sebelum Belanjawan 2022. Ya, Prof melihat kepada apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri, melihat juga kepada asas kepada paras siling hutang, kadar hutang 65% daripada KDNK ini. Bagaimanakah sumber pendapatan? Apakah bentuk sumber pendapatan yang boleh dijana kerajaan dalam menampung keperluan untuk yang dibelanjakan untuk rakyat pada tahun 2022 nanti, Prof? Sebenarnya, kalau kita ambil kira jumlah liability dan pinjaman kerajaan, memanglah jumlahnya besar, hampir-hampir 1.57 triliun. Yeah. Dan ini dekat 85% daripada KDNK. Tapi kalau kita hanya melihat security kerajaan yang dijual kepada orang ramai, yang merupakan sumber asas pinjaman, dia hanya tidak sampai 650 bilion dan ini tidak sampai 62% sebenarnya. Jadi kalau berasas pada angka itu, sebenarnya kerajaan masih mempunyai kedudukan kewangan yang teguh dan lebih-lebih lagi 97% daripada semua pinjaman kerajaan ini adalah pinjaman dalam negara. Maknanya kerajaan berhutang kepada rakyat sendiri. Jadi ini melegakan kita sebenarnya. Dari segi sumber pendapatan, kerajaan berupaya mungkin mengutip lebih kurang 260 bilion cukai berbanding dengan 330 bilion belanjawan. Dan ini satu angka yang agak besar. Jadi saya sebenarnya agak terkilan apabila kerajaan mengemukakan cukai makmur secara tergesa-gesa. Kerana cukai makmur ini tidaklah begitu produktif, dianggarkan hanya akan menyumbang 3 bilion pendapatan cukai. Tapi kesan jangka panjangnya mungkin agak besar. Jadi kita mungkin boleh memikirkan semula dan itu bukanlah satu cara untuk mencari pendapatan tambahan. Prof,
Saya merujuk kepada kenyataan Timbalan Menteri berkait dengan jawatankuasa pembaharuan cukai yang ditubuhkan Kementerian Kewangan pada tahun 2018 melihat kepada beberapa syur yang dikemukakan, termasuklah antaranya seperti menjalankan program khas pengakuan sukarela, mengenakan sekatan masa ke atas kerugian perniagaan, baki elang pelaburan semula dan baki rugi perintis yang tidak dapat diserap untuk mengurangkan ketirisan hasil, serta penstrukturan semula pemberian insentif percukaian secara menyeluruh. Dan apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri, sebahagian cadangan TRC ini masih lagi diteliti bagi melihat tempoh masa yang sesuai untuk dilaksanakan. Itu antara perkara seperti Prof katakan melibatkan cukai makmur. Tempoh masa yang bersesuaian itu perlu sesuai dilaksanakan. Melihat kepada syur-syur ini, adakah ianya wajar dilaksanakan sebaik sahaja kita menjangkau memasuki tahun 2022 ataupun perlu ada pertimbangan-pertimbangan baharu yang perlu dilakukan oleh kerajaan terutama Kementerian Kewangan dalam pelaksanaan cukai ataupun penstrukturan semula beberapa cukai-cukai pada ketika ini, Prof? Okay, Cik Asrarya, sebenarnya kita sedang menghadapi suasana ekonomi yang akan pulih dan dalam proses pemulihan ini kita ada 5 tahun untuk ekonomi melonjak dan selepas itu nanti kita akan lihat ekonomi akan menurun semula. Jadi inilah satu-satu peluang untuk kita sebenarnya meraih faedah daripada kenaikan ekonomi. Kita patut memperkenalkan cukai pada tahun hadapan mungkin. Tapi sebenarnya sekarang ahli-ahli ekonomi dia sedang memikirkan satu model baru yang dipanggil value based economy yang sebenarnya boleh mengelakkan kita daripada menaikkan cukai. Sebenarnya kita boleh menghapuskan cukai dalam tempoh 10 tahun kalau kita cuba explore value based economy ini. Secara pokoknya kita konsep ini ialah kerajaan akan mengeluarkan wang berasaskan kepada produktiviti ataupun nilai tambah yang diwujudkan oleh sektor kerajaan dan sektor awam. Jadi setiap bulan kita boleh cetak wang untuk bayar gaji, untuk beli barang-barang kerajaan, asalkan dia berkait dengan produktiviti. Cuma kita nak mengambil kira bagaimana menangani bayaran pindahan, bantuan kepada orang ramai, bayaran pencen dan sebagainya. Itu boleh ditangani dengan kaedah wakaf dan dana endowment misalnya. Prof, akhir sekali melihat kepada tahun pemulihan 2022 ini, pandangan Prof melihat kepada apa yang dikatakan oleh Menteri Kewangan kepada unjuran iaitu dari segi pertumbuhan keluaran KDNK ini sekitar 5.5 hingga 6.5, adakah ianya rasional? Pandangan Prof secara ringkas berbagi 1 minit ini? Okey, saya rasa pelunjuran untuk tahun 2022 itu realistik, tapi pelunjuran untuk tahun 2021 ini kurang realistik. Saya rasa tahun 2021 kita hanya akan dapat 3 atau 3,5%. Tapi tahun 2022, 20 hingga 25 kita boleh mengunjurkan KDNK pada lebih 5% setiap tahun. Baik, terima kasih Prof Emeritus Dr. Bajoya Bardai mengulas berkenaan dengan usaha untuk pemulihan ekonomi dan juga apa yang perlu menjadi fokus kerajaan pada tahun 2022.